Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita teruskan dengan slot tazkirah ringkas bagi mudah-mudahan mendapat manfaat lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullukum ra'in. Tiap-tiap kamu semua ini dipertanggungjawabkan. Wa kullukum mas'ulin, dan tiap-tiap kamu semua dipertanggungjawabkan an ra'iyatin, ke atas orang yang kamu sepatutnya bertanggungjawabkan. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan diciptakan Allah Taala ni bukannya dalam keadaan sia-sia. Sudah pasti diciptakan dalam keadaan pakej yang lengkap. Ada akal, ada hati, ada iman, ada roh. Kita satu-satunya makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang serba lengkap. Walaupun jin juga disebut taklif, mukallaf. Kita dengan jin je yang semayang. Macam malaikat memang ibadat lah, tapi dia tidak ditaklifkan. Yang ditaklifkan ni ataupun disebut mukallaf, orang yang dipertanggungjawabkan dengan hukum hakam, kita dengan jin je. Asal berkawan dengan jin ni? Ada ada juga orang kawan dengan jin sebab dia sama jenis kan. Tapi dibanding jin dengan kita lebih mulia daripada jin. Walaupun hakikatnya kita tengok keadaan jin yang Allah cipta dalam keadaan dia dengan kelebihan tertentu, seperti dia tidak kita nampak, dan dia boleh bergerak dalam keadaan pantas dan sebagainya. Tapi tetap juga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di kalangan manusia ada para nabi, ada para rasul, dan juga wali-wali Allah. Semua di kalangan nabi, semua di kalangan manusia. Maknanya manusianya kedudukannya Allah sebut laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia ni sebaik-baik kejadian. Maka sepatutnya dan seharusnya kita kenal diri, ataupun lebih bahasa mudahnya sedar diri lah. Sedar diri kita ni memang Allah memuliakan, tapi kemuliaan tadi perlu seiring dengan apa yang kita ada. Bahkan Allah menemplak balik manusia ni. Dalam Al-Quran menyebut balhum adal. Manusia ni kalau tak dipandu betul-betul, walaupun hakikat dia mula ada akal, tapi kalau tak dia dipandu, diguide, dia lebih dahsyat daripada binatang. Cuba kita lihat dalam suasana hari ini, orang kata akhir zaman. Bilakah akhir zaman tu? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bermulalah akhir zaman. Aku nak cerita, kita dengan jarak Nabi Muhammad berapa tahun dah? Siapa tahu? 1000? Dia bukan 1500 tahun dah. Lama kan? Kalau cerita dengan wan kita, dengan atuk kita, cerita Jepun pun dah lama dah. Tapi ni dengan Nabi 1500 tahun pun dah lama. Maknanya dalam tempoh 1000 tahun ni, orang kata akhir zaman ni, maka telah keluar berbagai-bagai cerita lah tentang manusia ni. Maka oleh itu kita sebagai manusia tahu tanggungjawab kita di dunia ni. Allah tidak menjadi dan mencipta kita dalam keadaan yang kosong, sia-sia, tetapi ada tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Sebab semua itu akan ditanya. Innallaha sa'ilun. Allah kata sesungguhnya Allah akan tanya ammastama'rahu, kepada siapa yang telah dipertanggungjawabkan, hafizah, sama ada dia buat ataupun dia jaga amanah tadi, ataupun daya', dia sia-siakan amanah tu. Okey, dalam konteks hari ni banyak sebut tentang amanah lah. Di tempat kerja, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak. Sebagai contoh lah, saya juga seseorang juru nikah lah. Kalau temu duga orang nak nikah ni, saya khutbah, saya cakap macam ni lah, saya tak ada pakai teks. Saya kata, awak nak bernikah ni, awak sebagai awak lelaki ni, awak dia mana? Saya tanya, awak dia mana ni? Contoh dari Kedah kan? Oh, main Kedah namanya ada orang Kedah ni. Abah hang kan, tak abah tu ni. Okey, pinjam sat. Pinjam sat. Berkawan Kedah lah, secara umum lah. Secara umumnya saya tanya, okey, daripada bukan ada dari Kedah, bukan ada daripada 2009 lah. Saya kata, awak datang dari jauh nak mengambil tanggungjawab anak dara orang lain ni. Okey, di hadapan awak ni ada wali dia. Okey, awak pakcik sebagai wali anak pakcik ni akan pass button tanggungjawab ni kepada anak pakcik pada
lelaki yang pakcik kenal ni. Okey, tanya pada lelaki ni, jadi saya kata awak akan menyambung tanggungjawab dari bapa dan walinya ini memikul amanah seterusnya. Tanya pakcik tadi, apa sebenarnya biasa pakcik ataupun sebagai ayah, apa yang awak didik, ayah pakcik didik anak pakcik? Dengan agama, tentang nasihat, hormat orang tua, benda yang sama, bahkan lebih baik juga si suami menyambung tugas tadi lebih daripada walinya. Maknanya bukan senang-senang, bukan mudah-mudah. Sebab itu dalam urusan kahwin tentang tanggungjawab ni, memang ada sesi merisik. Memanglah kadang setengah dulu kata apa kan, wah aku jodoh aku suruh mak aku cari je. Tahu-tahu dah ada kat rumah kan. Tahu-tahu nak dia berjodoh kan. Sebenarnya kurang tepat. Kau boleh memang kena tengok walaupun dia tak kenal. Sebab itu sesi merisik itu disunatkan melihat wajah dan tapak tangan perempuan lah. Kalau dia pakai peludah, kena buka peludah dia. Tengok ya aurat perempuan. Kan? Dia maksudnya tengok kan cacat celah dia. Kan pernah berlaku dia redha je apa pilihan mak ayah dia malam pertama. Tak bila kahwin lah, bila kahwin. Ustaz, kenapa tak teringat orang pertama? Tak, dia ceritanya dia berkahwin dengan pilihan keluarga. Dia konon redha lah. Malam pertama dia bersama dengan dengan dia mula berkenalan. Sebelum pakai pudah, bila buka pudah tak kena dengan jiwa lelaki tu. Soleh macam mana pun orang lelaki kan. Awak pilih perempuan sebab cantik ke sebab apa? Ada sikit lah sebab kecantikan, betul lah. Sedap mata memandang. Bahasa muda itu bahasa sopan lah, sedap mata memandang. Sebenarnya hakikatnya lelaki macam tu. Jadi berkenalan dengan pasangan tadi sebenarnya itu satu tujuan untuk menjalankan tanggungjawab sebenarnya. Maka antara sebab lain akhirnya dia mengabaikan isteri dia dalam sebab tu je. Padahal isteri tak ada buat apa pun, tapi dengan sebab pandangan pertama tadi menyebabkan dia mengabaikan tanggungjawab kepada isteri dia. Sebagai contoh lain saya suka sentuh tentang isu menafkah tentang tanggungjawab ni saya relati. Okey, kalau lelaki tanggungjawabnya kepada orang yang ditanggungnya tentang bab menafkah, tentang makan minum dia, tentang pakaian dia, tentang tempat tinggal, memang suami kena sediakan sepenuhnya. Cuma hari ni kenapa Amir? Buat kahwin. Okey, cuma ni cerita umum Yang Amir mungkin tak buat lagi, ini cerita orang lama. Okey, cerita macam ni. Saya nak tanya pada orang lama, urusan pembayaran bulanan ada bagi dua ke suami seorang bayar? Kalau kita orang perempuan kat sini maknanya sama-sama Ustaz. Kalau sini okey, jelah. Sepatut macam ni. Pertamanya diperingatkan kepada orang lelaki lah terutamanya tentang tanggungjawab nafkah tadi. Nafkah tadi wajib sepenuhnya diletakkan di atas bahu si suami. Okey. Kejap, ini dia panggil nafkah asliyah, iaitu tentang makan minum. Makan minum ni paling kurang sehari 2 kali lah. Tapi paling kurang. Takkan nak catik pula kan. Okey, awak dah makan pagi malam tengah awak jangan makan, awak makan petang pula. Tak adalah. Paling kurang 2 kali. Lepas tu lelaki kena sediakan paling kurang pakaian yang menutup aurat kepada orang yang ditanggung ni, isterinya, setahun 2 kali. Paling kurang. Maknanya baju raya Aidilfitri, baju raya dia dah dua raya. Paling kurang. Okey, yang ketiga menyediakan rumah. Menyediakan tempat tinggal. Makanya hukum menyediakan tempat tinggal tak kisahlah status rumah tu rumah sewa ke. Tapi kalau tanya pada orang perempuan, kalau dah tak ada rumah, kadang mampu tak hidup mak mentua? boleh je, bukan tak mampu, tak sanggup. Okey, kalau 10 ditanya mungkin 2 orang je boleh nak duduk rumah mentua kan. Secara realiti macam tu. Okey. Baik, jadi tentang nafkah tadi dia panggil nafkah asliyah. Nafkah ni tidak boleh diubah. Jadi saya suka sentuh kepada golongan lelaki terutamanya tidak boleh diagihkan pecahan nafkah tadi sebenarnya. Okey, contoh kereta awak bayar, rumah saya bayar. Okey, anak
saya bayar. Rumah sama-sama bayar. Tak boleh. Hukum asalnya. Bahkan si isteri tadi boleh menuntut tak nak bayar. Tapi dalam hukum, ya? Nanti dulu, saya tak habis lagi. Saya tahu akak cintakan suami. Okey, jadi disunatkanlah si isteri tadi membantu suami. Cuma hukum asal dan wajibnya kalau si suami tidak boleh mengarahkan isteri dia. Okey, awak macam tu, sekarang ini isu ekonomi kan mengganggu kan. Jadi, okey, awak bayar ni, setuju tak? Dah mati mungkin tak setuju. Bahkan saya sebagai pencamat kursus kahwin juga, saya tanya direct pada orang perempuan yang belum kahwin ni. Okey, awak akan bakal kahwin dengan sebelah awak ni, semua kebanyakan lelaki ni. Awak setuju tak gaji awak dikongsi? Kebanyakan tak setuju. Tak setuju berkongsi gaji dengan suami dia. Bakal suami tu. Ini cerita budak-budak TikTok aku kan. Budak 90s lah. Macam perempuan mungkin dah kahwin lama ni, tahu nak membantu suami kan. Tapi budak-budak yang lain 90-an, kebanyakannya dia tak bersedia untuk berkongsi gaji dengan suami dia. Bakal suami dia. Ustaz, nak tanya sikit dulu Ustaz. Ya. Adakah benda tu perlu diakad? Maksudnya kalau suami nak minta tolong isteri bantu kan, adakah benda itu perlu diakad? Sebab kadang-kadang dia tu dia macam menganggap isteri faham je lah. Tak boleh. Dia perlu diakad tak kalau nak minta tolong? Tak perlu diakad. Sebenarnya telah dia belajar dan dia waktu kursus kahwin dia diterangkan kewajipan dia memang kena keluar dan tak perlu akad. Sebenarnya tak perlu diperingatkan, dia tahu sendiri. Tak, maksudnya suami nak minta tolong isteri dia tadi. Oh, ya akad tadi. Tak ada, tak perlu akad. Bincang elok lah, kata yang abang ni dah 5 tahun kahwin, macam tak mampu dah nak sara lagi dah, anak makin bertambah ni. Bincang lah. Tapi bincang. Okey, ingat perkahwinan itu satu perkongsian hidup. Perkongsian hidup yang di mana ialah kalau si suami dah mula rasa tak selesa, kebahagiaan tadi kadang-kadang terganggu dengan sebab masalah kewangan. Maaf cakap lah, bukan kata agama tak penting, agama penting. Cuma dalam sudut hari ini, kadang-kala kehidupan di dunia tadi menyebabkan orang beragama pun terganggu dengan urusan dia. Tapi kalau dia betul-betul beragama, dia faham agama, dia okey. Kalau dia duit kurang pun dia okey. Cuma isu hari ini, kita diganggu dengan kehendak yang terlampau tinggi. Kita nak macam orang lain dan sebagainya. Baik, jadi tanggungjawab tadi, makanya disebut dalam Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Clear ayat tu. Ayat kata Allah sebut hunna. Hunnanya merujuk pada perempuan. Libasun, pakaian lakum bagi orang lelaki. Walakum libasul lahunna. Tetapi orang lelaki juga pakai pada perempuan. Maknanya saling lengkap melengkapi. Sebab tu orang kata isteri itu adalah cerminan suami dia. Apa benda tu? Macam berdendam sangat tu. Bersabar kak, bersabar. Tak apa, lepas ni berdamai lah. Tapi dalam Quran menyebut memang disebut orang perempuan dulu, baru disebutkan lelaki. Maknanya orang perempuan ni memang betul cerminan daripada didikan suami dia. Sebab tu suami ini sebagai tanggungjawabnya, dia bukan sekadar menjadi leader, tapi ia sebagai pemimpin. Pemimpin tu yang susah. Ketua betul ketua keluarga, tapi kadang yang mimpin tu bini dia pula. Tu kata queen control tu. Okey, tengok dalam keluarga memang macam abang ni ketua keluarga, tapi bila dalam campur kadang punya bini banyak buat keputusan. Sebab itu akak tu nampak garang tapi baik tu. Jadi maknanya tanggungjawab suami kepada isteri tadi dalam soal ini secara overall saya menyentuh sebab maaf cakap lah, saya juga terlibat dalam, saya banyak terlibat dengan masyarakat dalam urusan di mahkamah isu penceraian terutamanya banyak sangat sehingga kan usia kurang 5 tahun banyak didaftarkan penceraian. Sehingga kan saya waktu kursus kahwin pun saya tanya pada orang-orang yang nak kahwin, saya kata okey, awak semua nak kahwin nak tanya awak semua, ada tak di kalangan awak kawan-kawan awak yang dah cerai, yang usia sebayang kamu? Dia kadang umur dah 25. Ada ustaz, bila abang mula kahwin? Baru setahun kahwin. Awak, kawan saya baru 2 tahun kahwin. Banyakkan cerai. Saya nak mengatakan awak semua yang depan saya ni akan menempuh suasana yang sama, ujian yang sama. Tolong bersabar dan kuatkan hati untuk menguruskan rumah tangga ni. Kenapa ada perbezaan di antara orang yang lahir 90-an, 80-an, 70-an? Lihat dalam konteks kehidupan dia,
tanya mak ayah kita, bagaimanakah dia menongkah arus kehidupan dia waktu dia kecil. Macam ayah saya, sebelum dia pergi ke sekolah, dia menoreh dulu. Jual getah, duit getah tu buat pergi sekolah. Budak-budak hari ni, mak, RM5. Ya, ada tak duit nak kafar ni? Jadi kekuatan dalaman dia rapuh sebenarnya. Maksud tadi, dia punya mentality dan mentalnya, psikologinya agak lemah sedikit. Sebab tu dia peringatkan dengan orang muda-muda ini tentang tanggungjawab dia, bagaimana menguruskan keluarga itu sangat mencabar. Okey. Ada pula anak. Ditakdirkan ada anak. Bagaimanakah nak mendidik anak itu dalam suasana yang mencabar pula. Sehingga kan disebut dalam hadis menyebutkan, barang siapa yang ada anak perempuan 3 orang, tapi dia didik dengan agama, didik dengan baik, itu jalan ke syurga untuk mak ayah dia. Sebab hadis ni berkaitan dengan satu ayat Quran menyebut dalam surah An-Nahl ayat 58, wa iza busyira bil unsa, apabila diberikan berita gembira dengan anak perempuan, wajhu wa huwa qazim, dan wajhu musawwadan wa huwa qazim, wajah dia berubah dengan sebab terima anak perempuan. Contoh macam ni, ayat Quran tu merujuk pada orang dulu. Orang dulu tak suka anak perempuan, zaman jahiliah lah. Bila anak perempuan, dia kata macam beban. Maka datang Quran kata, apabila Allah datang gembira dengan mengandungnya Umar dengan anak perempuan, dia berubah wajah ni sehingga kehitam-hitaman, seolah-olah menolak takdir ada anak perempuan. Sebagai contoh lah. Jadi makna hari ni, anak perempuan ke anak lelaki ada kelebihan masing-masing. Sebagai contoh, ada kawan saya tu, dia kahwin pertama tak dapat anak lelaki. Kahwin kedua, kalau nak anak lelaki, tak dapat juga anak lelaki. Sampai bini dia 4, tak juga anak lelaki. Semua anak dia perempuan dia lepas tu. Jadi adakah beralasan macam Abang Tesla? Kalau tak ada, yang pertama dicintai, yang kedua dihargai. Dia isu perkahwinan poligami ni sensitif lah. Tapi jangan menyalahkan dengan sebab tak kira anak tadi. Nak kata tak ada anak lah sebagainya, ialah apa pun sebenarnya kau tanya perempuan tak setuju lah poligami tu. Cuma apa pun ada ruang dan keharusan untuk menambah, sebab Nabi menyebut tanakahu, bernikahlah, tanasalu, dengan pernikahan itu dapat menyambung zuriat. Kalau tak ada zuriat, memang diharuskan nikah lain, dibolehkan nikah lain. Tapi cuma apa lagi kak, awak tak berhenti kak? Ini tak kena dengan kisah kak. Jadi tanggungjawab ini macam seorang ayah ni, didikan agama kepada anak tu sangat penting tuan-tuan. Sebagai contoh dalam melibatkan anak perempuan terutamanya, macam saya ada anak perempuan, saya tahulah dia punya ke depan advance berbanding kita dulu tak sama. Ada akaun TikTok lah sebagainya, dia dah boleh interaksi dengan dunia luar melebihi sempadan mengikut yang kita tak tahu kadang-kadang. Cuma kena guide lah, kena orang lelaki utamanya dia nak cium anak dia waktu kecil je. Dah besar tak nak cium dah kadang. Sebab tu satu riwayat Nabi menyebut, ciumlah anak-anak kamu. Kerana apa? Nabi kata, man la yarhamu la yurham. Barang siapa tidak kasih dan pada anak dia dengan ciuman, dengan pelukan, maka dia tidak akan dikasihi oleh anak dia. Sebab cerita ni, sebab satu Arab Badawi datang, dia kata aku anak 10 orang. Dia tengok Nabi cium, kata aku ada anak 10, tak pernah aku satu cium pun anak aku. Seorang pun tak aku tak cium. Maka Nabi kata, ditakuti Allah mencabut sifat rahimmu ke atas anakmu. Makanya dengan pelukan, dengan kita cium daya anak kita masa kecil, sebenarnya itulah sentuhan yang boleh mendekatkan hubungan, bukan hubungan kasih sayang je, hubungan tentang rohani tadi. Sebab anak tu dia akan besar, dia akan berjauhan dengan kita, akan mula dalam sekolah, dia sekolah menengah dia dah mula cari kawan dah. Dah tak memeluk dia masa kecil, jadi bertambah jauh dia. Maka bertambah jauh tadi penyebab dia kepada benda-benda yang tidak orang kata tidak baiklah, ditakuti. Sebab tu kalau lihat di suasana hari ini di Palestin sebagai contoh, ni soal tanggungjawab orang Palestin, kenapa dia tak nak keluar daripada negara dia walaupun ada fatwa. Itulah fatwa ni macam-macam. Setengah ulama kata wajib orang Palestin keluar negara dia sebab tengah dilanyak ni. Tapi sebenarnya sepatut dan sewajibnya dia pertahankan negara dia, sebab tanggungjawab dalam hatinya ada iman mempertahankan tanah air dia.
Gaza ni berapa besar dia? Siapa tahu? Okey, kalau Melaka berapa ribu penduduk dia? 11 juta. Sampai juta. Sampai. 1 Melaka tu. Sampai. 2 juta sampai. 4 juta 100. Melaka 4.1. Okey, wallah alam lah. Tapi setahu saya yang Gaza ni dia katakan macam besar Perlis je, kecil sikit lah. Dan penduduknya sampai dalam 2 juta lebih. Dan dia katakan penduduk paling ramai terpadat di dunia lah. Terpadat di dunia dan penjara terbesar di dunia lah. Waktu hari ni kalau, sebab tu tanggungjawab, dia soal tanggungjawab ni menyeluruh lah. Sebagai orang Islam, apa tanggungjawab dia? Sebagai bapa, apa tanggungjawab dia? Sebagai ibu, contoh orang perempuan, saya direct dia cerita ni, mungkin tak jumpa lagi benda kan. Orang perempuan, ingat tanggungjawab awak sebagai seorang isteri, menjaga aib suami. Sebab tu hal rumah tangga jangan diceritakan kepada orang lain, sebab keaiban rumah tangga, masalah rumah tangga merupakan keaiban rumah tangga. Masalah rumah tangga adalah aib sebenarnya kepada keluarga dan kepada suami. Makanya bila sebut tentang masalah rumah tangga ni sebagai contoh, tanggungjawab isteri tadi kalau nak bercerita sebagai contoh pun nak meluahkan kepada orang yang berautoriti dan orang yang sepatutnya. Contoh ahli keluarga, contoh di mahkamah, kerana proses nak cerai sekalipun ada dia punya step dia. Step kena jumpa ahli keluarga dulu, dia panggil hakam keluarga. Kena jumpa panel mahkamah, sampailah panel terakhir, panel hakam. Dia ada 4 sesi. Dilihat dalam sesi tu tak ada pun cerita kena kongsi dengan kawan. Masalah rumah tangga ni dia tidak boleh berkongsi secara sambil lewa. Sebab itu bila perempuan yang bekerja, kadang kita ni bercakap kan. Sebab apa, kalau bab psikologi, orang perempuan ni perlu bercakap. Tetapi kalau lelaki bercakap bila perlu. Sebab itu orang perempuan memang Allah ciptakan memang dia nak bercakap. Tak tahulah, kadang tidur bercakap juga. Dia tak apa bercakap waktu siang, bercakap waktu malam. Memang bercakap. Maka berhati-hati ketika bercakap tentang hal suami, apa-apalah. Jadi sebab perempuan bekerja, jadi terdedah kepada hal-hal tadi. Jadi urusan tanggungjawab dan amanah tadi perlu dijaga dalam semua konteks. Kalau bab kerja ni saya tak sentuh lah, sebab mungkin tuan-tuan ada bos masing-masing. Apa yang pastinya ialah menyenangkan kawan, menyenangkan staf sekeliling tadi adalah itu yang paling baik. Dalam hal kecil-kecil je pun, dalam hal apa, kadang kerja ni 8-5 kita tahu kadang kelemahan kita mana kelebihan kita. Kadang-kadang bab kata bos saya, kalau terima satu kerja tu, kita kena suka apa yang kita terima. Jangan tunggu apa yang kita suka. Kalau tunggu apa yang kita suka, ramai kata, kau tanya kat ini dalam dewan ni, ramai tak nak pencen awal. Mungkinlah ada yang nak pencen awal kan, sebab stres ke apa sebagainya. Sikit, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami dan pasangan hidup kami sebagai pasangan anak-anak yang penyejuk mata hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam rumah tangga yang tenang dan bahagia, ya Allah. Walaupun kami tidak cukup dengan apa yang kami ada, tapi kau gunakanlah perkataan sakinah, iaitu ketenangan dalam rumah tangga, itu lebih penting bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan akhirkan hidup kami dengan akhir yang baik, akhir yang penuh rahmat dan penuh perhatian daripada-Mu, ya Allah. Dan mudah akhirnya kami dapat bertemu semua dalam syurga-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.